Saifuddin sini ada point. Kenapa Google ID kita okey, Digital ID kita tak okey? Begini Mr. Dean. Google ID dia ambil masa. Dia mula tahun 2005. Ingat tak? Masa tu orang pakai Yahoo dan Google kemudian offer seperti Google Map berapa tahun kemudian dan kita pelan-pelan menggunakan tanpa sedar. Ya, ia nampak macam bila secara perlahan kita boleh masuk perangkap. Cara mendadak kita akan sanksi. Sama macam anak kita, kita hantar kat sekolah dan bas sekolah kita percaya, driver bas sekolah kita percaya kerana hari-hari kita tengok dia. Kita dah biasa. Lagi satu, Google ini semua software ini tidak paksa kita. Kita diberi pilihan, you nak Yahoo masa tu. You nak MSN, Hotmail atau you nak Google. Dan begitu juga software, kita ada Facebook. Awak ada pilihan, awak boleh blok kawan, awak tahu siapa yang tengok profil awak. TikTok, awak tahu siapa yang baca, you boleh baca analitik, you ini viral ke tidak. Ya, tetapi bagi ID digital, dia terlalu baru, satu. Kedua, dia tidak dilindungi oleh undang-undang seperti PDPA, Private Data Protection atau Protection of Private Data Act, Akta Perlindungan Data Pribadi, di mana kita boleh saman dia kalau dia jual maklumat kita. Kita boleh saman Maybank juga, kita boleh saman mana-mana institusi yang jual maklumat kita, kita kena spam, kita kena scam. Tapi dalam akta itu, kerajaan dikecualikan, dia exempted, our personal data protection. Jadi, kita ada sebab untuk risau. Tetapi, ini tahun 2023 berlaku baru saja pandemik 2020 di mana taktik yang sama berlaku pada kita yang kita dah mengalami dikatakan bakaf sinun, tengok tak boleh sebut tak boleh sebut perkataan tu, kita sebut Iver tak boleh sebut, di ban, tidak ada pilihan dan kata tak ada paksa, harus tapi wajib, mufti tak bagi masa untuk kita soalkan. Dan bila diberikan fatwa, fatwa itu tidak solid. Fatwa itu boleh dicabar, tapi tak dibenarkan. Bila ditanya, mereka kata rujuk pada KKM. Bila ditanya KKM, rujuk kepada WHO. Yang kita tahu di belakangnya ialah Bill Bagor. Yang penaja Microsoft punya owner. Yang kita tahu taktik dia dalam FUD, Fear, Uncertainty, Doubt. Mencipta kita sanksi, takut, bimbang supaya kita cepat-cepat ambil antivirusnya, ambil Microsoft Windowsnya, bahawa dalam tu ada kod boleh masuk back orifice. Anda mesti tahu, anda orang IT. Jadi dalam keadaan itu kita ada sebab untuk sanksi. Lebih lagi MySejahtera itu yang dipaksa atas orang, kalau tak ada tak boleh masuk premis, tak boleh ambil perkhidmatan ini, amat menindas hak kita, ya. Akhirnya telah digodam. 3 juta akaun sudah bocor keluar maklumat dia dan sejak itu ia dijual kepada sindiket-sindiket kerana scam tiba-tiba menambah. Ini bukan teori konspirasi. Ini boleh correlate dan tidak ada jawapan. Sampai sekarang tidak dapat ditangkap mereka, sindiket-sindiket ini. Banyak pihak sudah boleh panggil anda, boleh hack WhatsApp anda, dia tahu gerak-geri anda. Terima kasih kepada rekod MySejahtera. Ini teori saya, ada bukti pihak berkuasa dia tahu, tetapi ini sensitif. Pekeso baru ini digodam, dinafikan, dibukti sekali lagi digodam seluruh infrastruktur. Anda terlibat infrastruktur, mesti sedar what that means, inside job ke apa, wallahualam, kita tak tahu, tapi orang mesti bimbang. Jadi, untuk orang tak bimbang, 3 perkara perlu dilakukan. Pertama, berikan pilot masa, proof of concept dan user preferences, dan user dapat nilai balik, ya, dan mereka dapat ada help desk, support yang sebetulnya, dan mereka boleh pantau siapa yang pantau mereka. Sama macam TikTok, boleh ada statistik dalam itu, user analytics, intelligence, memang boleh buat. Ya. Kedua, akta mesti melindungi pengguna. Kalau mereka dapati kontrak itu
dibolosi, digagalkan di sebelah pihak sana, tak kisah pegawai kerajaan ke kaki tangan ke, pergi tanpa hak melihat data mereka, mereka boleh saman. Menjual data mereka, hilang data mereka, mereka boleh saman. Ada akta melindungi mereka. Sekarang tidak. Ketiga, pampasan. Dibayar 100,000 ke sejuta. Mahal ni data. Punitive damages. Barulah tak berani melakukan. Contoh macam Whistleblower Act. Dulu orang nak bagi maklumat rasuah dalam kerajaan, kena tangkap bawah OSA. Jadi ada 2 akta baru dikeluarkan. Satu, Whistleblower Act. Bermakna kalau awak bocor rahsia, awak tidak perlu dikenali oleh sesiapa dalam sana, supaya awak takkan risau. Ini aku nak report ni pasal ada skandal di dalam ni, dalam JCOM ni contohnya, atau dalam PMX ni, atau dalam SPRM sendiri, ya. Boleh. Jadi lagi satu, FOIA, Freedom of Information Act. Kebebasan untuk satu maklumat dipinta oleh orang rakyat. Saya nak itu tidak dikeluarkan daripada akta rahsia rasmi, supaya kita boleh tahu isi kandungannya, supaya kita tak salah untuk membocorkan. Contoh NDA dengan Pfizer, kita nak dia di FOIA kan. Negara barat, CIA misalnya, peperangan dengan Iraq, boleh bocor rahsia di bawah FOIA ke Whistleblower Act ke, tapi kita tahu dia pun zalim. Dia lakukan fake information, ada mass destruction lah, weapon of mass destruction, WMD di Iraq, dan akhirnya Saddam Hussein dah tak ada. Begitu juga di Libya, mereka gunakan macam-macam kerana nak minyak. Nasib baik Malaysia ni tak kaya sangat, kita tak kena itu. Tetapi ID digital ada kaitan dengan WEF, globalisasi, kerana dia satu plan diumumkan bahawa bangsa-bangsa bersatu under Sustainable Development Goal SDG seluruh dunia, dan semua orang tiba-tiba lakukan sama macam plan DMI 2020. Tetapi ada ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Senate seluruh dunia, banyak negara, tapi dipendam berita ini, menyoalkan di parlimen masing-masing. Ya, kita di Malaysia, kita tak dapat berita sebenarnya, kita tak boleh naif. Kita tak boleh dengan mudah jual body kita dan peribadi kita. Kita mesti boleh tanya soalan. Ya? Saya tahu saudara pelik. Kenapa awak ni tiba-tiba melata? Not me. Saya bukan orang percaya ada chip dalam badan. Saya bukan percaya 5G boleh bunuh orang, kerana macam saudara, saya tahu tentang teknologi sedikit. Tetapi saya juga memikirkan semua yang saya sebut tadi, tentang penyakit yang sebenarnya biasa kita nak sebut selsema, tapi akan kena ban. Jadi you know what I mean lah, ya, awak tahu apa maksud saya. Ada sesuatu agenda, ada sesuatu pakatan. Saya tidak keterlaluan sehingga Dajjal, Mahdi, datang Nabi Isa, kerana saya dah faham teori-teori ini sejak sebelum saya masuk Islam lagi. Saya Kristian dulu, dah tahu teori-teori karun ini, tapi tiba-tiba menyusup masuk orang Islam dengan mudah saja dengan hadis. Oh, kononnya sanad begini, sebenarnya hadis mufrad, hadis daif, dan bukan hadis sahih Muslim pun, dan Muslim Bukhari pun kita tahu beratus tahun kemudian dia ikut sanad, tak ikut matan. Ada banyak perkiraan. Saya ada kaji mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Ya, bukan datang dari Imam Syafi'i. Ini semua tajuk-tajuk lain, saya dah sontok klip-klip lain. Jadi dengan semua maklumat yang ada, with all information given, then you can form the conclusion. Dengan maklumat yang lengkap yang kamu dapat atau selengkapnya, anda boleh sampai natijah yang lebih tepat. Sekian, terima kasih saudara Syarifuddin, sentiasa memberikan ini intelligent comment lah. Saya amat terima, saya amat suka, dan saya akan jawab. Sekian, Assalamualaikum.